Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Raja Mayandari binti Muhammad Beta sebagai pembentang bagi produk idea pada kali ini. Saya mewakili rakan-rakan yang lain membentangkan idea produk ini di International Science and Social Science Competition ISIC 2 2020 yang akan dipaparkan secara virtual pada 21 Oktober 2020, dan antara nama-nama ahli kumpulan kami boleh didapati di slide ini. Ketua kami sebenarnya Puan Nabilah binti Abdul Syukur, diikuti oleh Dr. Asyik Ali, Puan Nordayana Zulkifli, Puan Masilah Muhammad, dan saya sendiri Dr. Raja Mayandari binti Muhammad Beta. Kami semua daripada Jabatan Pengurusan dan Perniagaan UiTM Cawangan Negeri Sembilan, Kampus Kuala Pilah. Jadi idea produk yang kami akan bawakan adalah idea produk tentang FBM App, satu sistem aplikasi Android yang dinamakan FBM App. Kenapa FBM? Mewakili nama fakulti kami, Fakulti Business and Management. Kalau bahasa Melayu dia Fakulti Pengurusan dan Perniagaan, dan kami agree untuk pilih dalam English version FBM App, dan matlamat kami adalah ke arah Jabatan Digital UiTM Cawangan Negeri Sembilan, Kampus Kuala Pilah. Mengapa jabatan di Kampus Kuala Pilah? Kami hanyalah satu jabatan kecil yang hanya mempunyai beberapa subjek yang kami buat servicing, dan fakulti besar kami berada di UiTM Kampus Rembau, UiTM Negeri Sembilan. Begitulah sedikit sebanyak pengenalan daripada kami. Di slide ini saya ada sediakan beberapa perkara lah yang saya boleh cerita tentang idea kami ini. Ia adalah idea produk yang belum disiapkan, tetapi ia adalah permulaan yang baik kepada idea produk ini, yang mana kami nyatakan di sini aplikasi ini ataupun peranti mudah alih yang kami cuba datangkan ini sebenarnya telah menjadi instrumen yang membolehkan cara baru berinteraksi dengan institusi perkhidmatan, termasuklah institusi pengajian tinggi, awam dan swasta. Dan pada hari ini kami akan membentangkan tentang idea interface, reka bentuk dari sudut luaran, dan apa konten ataupun isi kandungan dalam aplikasi tersebut, yang kami menggunakan platform Android, yang mana ia membenarkan akses hanya di hujung jari, dengan membenarkan pengguna mengakses sendiri ke pengkalan data yang kami sediakan, memperoleh sebarang pengumuman daripada pihak kami, boleh membuat apa-apa pendaftaran melalui aplikasi tersebut, boleh menghadiri segala event ataupun acara majlis dalam bentuk virtual, dan kami juga ada nyatakan juga dalam isi kandungan aplikasi tersebut terdapat beberapa bahan ataupun nota rujukan-rujukan penting yang berkaitan dengan PNP, pengajaran dan pembelajaran, yang mana projek ini menyediakan alat aplikasi bergerak dan web yang membolehkan ia diakses dalam lokasi yang berbeza oleh pengguna-pengguna, tenaga pengajar dan pentadbir. Antara tujuan mengapa FBM App ini diwujudkan, ia adalah satu kaedah yang kita cuba tonjolkan tahap fleksibiliti kami dalam perkhidmatan pendidikan. Contohnya, kita akan wujudkan juga di apps tersebut chat room, iaitu para pelajar boleh secara langsung terus berinteraksi dengan pihak pentadbir ataupun admin apps tersebut, yang mana kita akan membenarkan tenaga pengajar lah sebagai admin,
dan nak terdapat akta kerahsiaan yang kami akan jagalah, termasuklah data-data pelajar, bahan-bahan yang mengandungi tahap kerahsiaan yang tinggi kita akan excludekanlah daripada boleh dilihat oleh publik. Dan tujuan projek ini adalah untuk meningkatkan hasil pendidikan. Semestinya target kita adalah untuk penghasilan pelajar yang berkualiti dengan memperoleh keputusan yang cemerlang di akhir setiap semester. Dan dengan mengikuti peredaran zaman sekarang, para pelajar lebih cepat belajar melalui sistem-sistem aplikasi begini jika dibandingkan dengan sistem manual. Jadi idea atau impak pembangunan FBM Apps ini, kami telah lihat dua impak utama. Impak terhadap pelajar, semestinya pelajar akan lebih mudah untuk akses segala keperluan subjek yang disediakan. Contohnya paling asas, permulaan mereka mendaftar di setiap semester, mereka akan mendaftar atas talian bersesuaian dengan kita punya peredaran masa sekarang yang telah dilanda wabak COVID-19 seluruh dunia, dan pelajar boleh akses dengan selamat sistem ini, mengakses jadual waktu mereka, maklumat tentang pensyarah jabatan kami. Di samping menggalakkan komunikasi dua hala yang lebih pantas, terutama kepada pelajar-pelajar yang agak pasif, yang tidak berani bersemuka, ia amat bermanfaat kepada mereka dan mengelakkan salah faham yang selalu berlaku antara pensyarah dan juga pelajar. Impak terbesar kedua adalah terhadap pensyarah. Pensyarah akan lebih mudah untuk mengumpulkan segala bahan pengajaran. Contohnya dengan ODL, online learning pembelajaran ini, iaitu pembelajaran atas talian, pensyarah-pensyarah lebih gemar menggunakan medium yang mereka rasa selesa. Ada yang menggunakan Google Classroom, ada yang menggunakan Microsoft Teams, ada yang menggunakan Telegram, WhatsApp, dan medium ini tidak selari. Jadi impak terbesar adalah dengan gabungan semua medium ini, kita kumpulkan dalam satu apps yang kita panggil FBM Apps. Segala bahan rekod pengajaran daripada Google Classroom, daripada Microsoft Teams, kita gabungkan dalam apps ini menjadi fokus kepada satu medium sahaja untuk rujukan. Ia akan menambah baik juga sistem komunikasi dua hala di antara pensyarah juga pelajar. Dan sasaran pelajar, semestinya sasaran utama adalah pelajar, kedua staf, ketiga pihak universiti, dan keempat pihak luar yang berkaitan, contohnya penceramah, jemputan dan sebagainya. Dan mengapa FBM Apps ini wujud? Antara matlamat utamanya adalah dengan yang saya katakan tadi, menggabungkan semua hasil bahan nota rujukan, bahan pengajaran, dan juga bukti-bukti. Contohnya para pensyarah merangkul beberapa gelaran anugerah yang kita telah ciptakan bagi menggalakkan minat dalam merekod bahan-bahan pengajaran secara digital. Kita telah datangkan beberapa anugerah. Contohnya dalam ujian pilot semester yang lepas, kita anggap sebagai ujian pilot, beberapa orang pensyarah telah mendapat beberapa anugerah, iaitu ODL Award, the most active lecturer in recording dia PNP, bahan PNP, the most viewed video, dan macam-macam lagi. Dan ia membuatkan pensyarah rasa teruja untuk terus mencapai tahap anugerah yang ditawarkan. Dan secara tak langsung, sekiranya idea produk ini mendapat tempat di pertandingan IC ini, semestinya ia menjadi satu bukti yang kukuh lah untuk kami bawa lagi ke hadapan apps ini untuk dilaksanakan secara real lah, iaitu realistiknya apps ini akan ada, dan kami target pada hujung tahun inilah 2020. Dan apa yang kami rancangkan, perancangan projek,
semestinya penyediaan kepada 3 platform utama. Platform pelajar boleh mengakses jadual waktu, pelajar boleh mengakses nota, rujukan, boleh mengakses video pensyarah mereka dan beberapa hal tentang silibus pelajaran. Platform pensyarah pula, pensyarah boleh menggabungkan semua nota yang telah contohnya yang telah dijalankan pada semester lepas boleh dibawa ke semester ini, iaitu bahan pengajaran yang sama, hasil rekod yang sama, cuma boleh ditambah baik lagi lah dan memperbanyakkan lagi video-video pengajaran. Antara platform lain contohnya sekiranya pelajar ingin refer kepada jenis-jenis learning outcome ataupun penghasilan pembelajaran yang mereka akan dapat, kita akan datangkan juga mengikut subjek. Jadi turutan di apps ini, kita bayangkan ada subjek-subjek yang kami ajar di bawah Jabatan Pengurusan Perniagaan. Setiap subjek ada kod tertentu dan setiap kod tu kita sediakan setiap bahan atau rujukan yang penting. Termasuklah past year exam soalan-soalan peperiksaan yang lepas. And langkah pertama yang kami buat adalah kami design dulu reka bentuk apps. Kami namakan FBM Apps, iaitu Faculty Business and Management Apps. Kita ambil yang English version supaya dia lebih global, lebih meluas. Dan langkah kedua kami telah buat pun ujian pilot, iaitu sebelum apps ini benar-benar dilancarkan hujung tahun ni insyaAllah, beberapa ujian pilot ini telah membuktikan yang ia sememangnya patut dilancarkan, iaitu kami telah uji kepada pelajar-pelajar kami pada semester lepas sepanjang ODL, iaitu wabak COVID baru bermula, dan rata-rata kita buat 100% pembelajaran secara atas talian, dan mereka telah mengakses melalui lokasi dan menggunakan medium yang berbeza. Dan langkah ketiga kami dapat buat pelancaran yang sebenar setelah adanya kami datangkan dengan sistem teknikal yang sebenar untuk aplikasi ini. Dan sasaran hasil kami memang mengharapkan hujung semester peningkatan dari segi markah ataupun keputusan pelajar lebih cemerlang, kerana setiap apa yang kami sediakan dalam aplikasi ini sebenarnya telah memenuhi apa yang pelajar cari selama ini. Contohnya pelajar-pelajar ni agak berat kadang-kadang untuk berjumpa bersemuka dengan pensyarah untuk meminta bahan rujukan. Jadi kita boleh sediakan atas talian saja dan ia menggalakkan sistem komunikasi yang sangat aktif. Dan akhir sekali kita akan buat apps ini tanpa berbayar lah. Dan ini adalah insan-insan di sebalik FBM apps ini. Puan Nabilah Abdul Syukur, Dr. Asyah Ali, Puan Nodayana Zulkifli, Puan Masilah Muhammad dan saya sendiri. Sekian untuk itu. Disebabkan ini kali pertama kami mempertandingkan produk idea ini dan produk pun belum ada lagi, kami mengharapkan sokongan semua insyaAllah. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum.